Kita ada Borak Sejid. Borak Sejid, satu segmen yang kita sembang-sembangkan tentang hal ehwal agama, hal ehwal masjid, kekeluargaan dan sebagainya. Dan istimewa bersempena dengan hujung tahun ni kan, bolehlah, moleklah kalau kita muhasabah diri kita, recap sikit apa sahaja yang kita dah buat untuk tahun 2025. Tapi tak borak seorang-seorang, kita bersama di talian iaitu Ustaz Amir Izzuddin bin Muhammad, penceramah bertauliah wilayah Persekutuan dan Selangor, juga pengasas tanyalahustaz.com, laman yang menghimpunkan maklumat hukum Islam dan fatwa dikuasakan kepintaran buatan AI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sihat Ustaz Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, saya masih suara sama Ustaz. Okey, kalau minggu lepas kita sembang, sebenarnya time tu suara okey lagi. Hari ni orang kata macam, ada announcer baru ke? Saya masih yang sama lah Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Apa pun Alhamdulillah. Jadi Ustaz, tadi pun kita dah opening dah kan dengan semua pendengar kan. Molek lah kalau kita nak minta lah nasihat daripada Ustaz ke kan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita muhasabahkan bersama untuk tahun 2025 ni. Ada juga yang mengatakan macam ada lagi lah hal-hal yang kita tak settle lagi. Adakah kita gagal? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali kepada soalan Fa tadi, yang mana adakah kita ni adakah kita dikira gagal jika ada lagi hal-hal yang kita tak settle lagi lah dalam tahun 2025 ni. Kalau ikutkan soalan tu, rasanya kalau kita letak lensa tu sebagai manusia, mungkin ramai yang gagal lah daripada lensa manusia tu. Tapi Alhamdulillah, yang menentukan kita punya gagal atau berjaya ni bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan dia punya tahapan ataupun dia punya markah ataupun pahala dan sebagainya, jadi kita sebenarnya sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjaya lah. Dan banyak cerita kat dunia ni sebenarnya kita boleh ambil hikmah lah. Antaranya yang saya teringat lah bila baca soalan Fa ni adalah macam kita boleh tanya balik diri kita, sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam perang Badar, adakah dia gagal? Ini satu soalan kan. Sebab mereka syahid dan mereka tak berjaya bunuh yang lain, tapi mereka syahid, adakah mereka dikira gagal? Itu satu. And then kita ada sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang juga gagal nak membuka Konstantinopel. Kan, yang mana akhirnya Muhammad Al-Fatih akan membukanya. Jadi siri-siri dia nak buka tu dia gagal dan dia syahid, adakah dia juga orang yang gagal? Kan? Allahu Akbar. So sekarang ni seperti saya sebut tadi, kalau kita sebut manusia punya level atau lensa daripada pandangan manusia, mungkin ramai yang gagal. Tapi sebab kita nak sebut daripada kacamata perspektif yang mana Allah SWT sebagai kita punya pengawal, Allah SWT sebagai kita punya akhir sekali lah keputusan tu pada Allah SWT. Jadi maknanya itu boleh jadi berbeza. Sebab ada orang yang sepanjang hidup dia mungkin nampak macam gagal, tapi sebenarnya di sisi Allah dia orang yang berjaya lah. Masya Allah. So ada ayat Quran lah yang mana Allah SWT sebut dalam surah An-Najm, yang mana Allah SWT menyebut wa alaysa lil insani illa ma sa'a Sadaqallahul Azim, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. So baru-baru ni ada seorang syekh daripada Morocco, nama dia Syekh Said Al-Kamali. Dia datang ke Malaysia ni, dia buat daurah tentang niat. So dalam dia punya daurah tu, dalam banyak-banyak daurah tu, ada satu bahagian yang saya sangat minat, iaitu kenapa orang yang solat berjemaah lagi besar pahala daripada orang yang solat di rumah. So Syekh terangkan, dia bagi tahu yang mana orang yang nak solat berjemaah ni bukan sekadar dia solat berjemaah di masjid tu, tapi dia dah bersiap awal, maknanya ada pahala kat situ. And then niat dia nak siap awal tu, dia ada niat pun dapat pahala kat situ. And then dia berwuduk kat rumah dia dapat pahala lagi. And then setiap langkah dia tu pun dia dapat pahala. Jadi nak bagi tahu kat kita semua ni, basically gagal ni adalah kita panggil apa, kalau main pertandingan, main sukan kan, dia panggil adat permainan kan.
Yes, kita ada up and down lah di dunia ni. So, ialah satu benda yang kita sebut sebagai lumrah atau sunnatullah, yang mana akan ada up and down, kan? Kadang-kadang kita ada up, kadang-kadang kita ada down. Basically, kita learn something, tapi kita dalam cycle yang constant. Kita jadi macam Nabi Adam. Sebelum ni saya dengan Anas, saya sebut, jangan jadi macam iblis, jadi macam Nabi Adam. Iaitu Nabi Adam lepas dia berdosa, dia tak putus asa. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Tapi syaitan, syaitan iblis, dipanggilnya iblis sebab apa? Sebab datang dari kataan ablasa, iaitu hampa. So lepas dia dah berdosa dengan Allah SWT, dia hampa, dia putus asa daripada rahmat Allah SWT. Jadi kita tak boleh jadi macam tu. Ini something yang kita boleh lihatlah daripada apa yang nak tengok daripada azam tu, kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ni baru cerita muhasabah tau. Saya pun rasa macam, bila saya buat soalan ni kepada Ustaz, kan, saya sebenarnya yelah nak bagi peringatan untuk diri sendiri juga, kan. Ada lagi sebenarnya yang kita tak tunaikan lagi. Tapi apa-apa pun bila dah dengar apa yang Ustaz ceritakan, sebenarnya setiap daripada kita tu ada peluangnya lagi, kan Ustaz. Jangan berputus asa. Okey, itu key point dia. Baiklah Ustaz, lepas ni kita nak tanya dengan Ustaz lah, kan. 2025 akan menamatkan tempohnya. Okey. Dan kita nak masuk tahun 2026 Ustaz. Mungkin Ustaz ada orang kata nasihat ataupun penekanan yang perlu kita titik beratkan untuk tahun baru ni, kan. Kita nak jadi orang yang baiki diri. Kita pun nak jadi orang yang tambah baik diri. Jadi kita nak dengarlah penjelasan daripada Ustaz kejap je lagi. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Destinasi nasyid anda, Zayan. Borak sama saya Farhira di sini. Dan jomlah kita nak sambung kita punya borak-borak ni. Borak Sejid. Borak Sejid, satu segmen yang kita sembang lah bersama dengan panel, kan, tentang hal ehwal agama, hal ehwal masjid, kekeluargaan dan sebagainya. Tak keseorangan kita bersama dengan Ustaz Amir Izzuddin bin Muhammad, penceramah bertauliah wilayah Persekutuan dan Selangor, juga pengasas tanyalahustaz.com. Tadi Ustaz dah bagi orang kata boleh kata kita muhasabah diri lah untuk tahun 2025 ni, kan. Janganlah putus asa kalau ada lagi hal-hal yang kita tak dapat tunaikan. Jadinya hal-hal yang tak dapat tunai tu tak apa, qada tahun depannya. Dan kita nak tanya dengan Ustaz, kan, berkenaan dengan tahun 2026, kan. Kita nak jadi orang yang tambah baik diri, kita nak baiki diri. Mungkin ada hal-hal ataupun key point yang Ustaz nak tekankan khusus buat semua pendengar Zayan. Silakan Ustaz. Baik, so saya ada 3 benda lah saya nak sebut, kan. Cuma bagi yang baru dengar ni, tadi kita sebut tentang apa definisi gagal tu lah. So basically kita tak ambil daripada sudut point of view manusia, tapi kita ambil daripada Allah SWT punya perspektif, iaitu kita gagal dan berjaya ni Allah SWT yang menentukan. Baik, so 3 benda yang saya nak sebut tu tentang soalan yang seterusnya daripada Fa, iaitu tentang bagaimana kita nak meneruskan tahun-tahun yang akan datang dengan azam yang baik lah, azam yang baru, kan. So saya sebutkan ada 3. So basically pertamanya saya sebutkan pentinglah untuk kita ni sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Baik. So ilmu pengetahuan ni ada satu kata-kata menarik lah yang saya kutip daripada pengajian dengan almarhum guru saya dalam kitab Mizanul Amal, yang mana dia sebut kat sini, dia kata antara manfaat ilmu ialah ilmu ni kawal kita, sedangkan harta mengawal kamu. So basically ada orang dia kejar harta berbanding ilmu lah, kan. Jadi dalam bab ilmu ni mengawal kita. Dia kalau kita nak buat jahat, kita tahu oh ni jahat. Ilmu kita yang belajar dulu dengan ustaz-ustaz dulu, dia kata oh ni tak bagus, ni dosa, ni pahala, macam tu. Tapi harta ni kita yang kena jaga dia. And then ilmu ni kalau kita kongsi dengan orang lain, dia akan bertambah. Kan, al-ilmu yazid bil infaq, maksudnya infak tu kita berkongsi dengan orang lain, kita mengajar orang lain, ilmu tu akan bertambah. Tapi harta ni bila kita infakkan dia jadi yangkus, dia akan jadi kurang. Jadi sebab tu first untuk tahun yang akan datang ni, cuba kita fokus untuk tambah ilmu. Itu yang pertama lah. Baik. Alright. Yang kedua adalah untuk jangan menangguh apa yang kita dah rancang lah. Contoh, saya selalu dengar orang cakap, kan, ni lagi hari ni nak habis tahun baru ni, azam nak
turunkan berat badan tu dah selesai ke belum? Okey, faham. Okey, jadi kita macam setiap tahun nak setiap tahun nak turunkan berat badan tapi tak jaya-jaya kan. Ini ada orang punya azam macam tu kan. So bulan kita nak sebut kat sini ada satu ayat Quran, dua ayat Quran, ayat Quran yang mana hari ni hari Jumaat kita baca pun dalam surah Al-Kahfi tu, iaitu Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takuna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan nanti. Okey. Okey. Maknanya kata jangan menangguhlah. Ya, jangan menangguh. Illa an yasha Allah. Kecuali dengan berkata insya-Allah. Masya-Allah. Kata jangan hangat-hangat tai ayam lah. Ya. Okey, terus Ustaz. Basically macam kita ni banyak menangguh sebenarnya kan. Kita ada benda-benda kita buat, kita tangguh. Tapi dalam Quran dia punya akhlak Quran ialah dia tak menangguhkan sebelum tu lah. Dan kita pun ada hadis, jangan kita tangguh sebelum 5 perkara kan. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, all this hadis lah kan. Baik. And then yang ketiga adalah tentang kita kalau kita nak berazam, kita nak contohi seseorang, seeloknya kita contohi orang atau ulama-ulama yang telah berjaya dalam hidup dia yang dan disegani. Maknanya sampai sekarang kita rujuk kitab dia, sampai sekarang kita masih mendengar di khatib khutbah menyebut nama-nama mereka ni. Maknanya Allah SWT redha kepada mereka lah. So ada satu kata-kata ni yang mana daripada Syekh Said Kamali. Waktu dia datang, kalau tak silap saya setahun ke 2 tahun lepas, saya tak ingat. Tapi dia ada sebut lah, dia kata iza kunta la budda muqtadiyan faqtadi biman qaddamat fa innal hayy la tu'min alaihi fitnah. Dia kata jika engkau perlu untuk mencari contoh, kalau kita ni nak cari contoh teladan, contohilah mereka yang telah mati. Allah. Okey. Contohi mereka yang telah mati. Sebab apa? Dia kata sesungguhnya orang yang masih hidup ni tidak terjamin selamat daripada fitnah. Masya Allah. So basically macam ada orang kan dia nak ikut, and then tiba bila orang ni berubah, kita jadi alamak, kita punya turn off lah Ustaz. Ya, betul. Jadi seeloknya kita ikut orang yang telah mati, yang mana kehidupan dia dah direkodkan, dah dibuktikan kan. Contoh Nabi SAW pernah lukis atas pasir kan, atas tanah. Nabi lukis satu garisan panjang, and then Nabi lukis petak. Okay. And then Nabi lukis kat garisan panjang yang tadi tu, yang menembusi petak tu ada atas dan bawah, garisan atas, garisan bawah, garisan atas, garisan bawah. Jadi Nabi terang kepada sahabat-sahabat Nabi ni, Nabi sebut yang garisan panjang ni adalah umur. Okay. Boleh jadi umur kita panjang atau jadi umur kita pendek. Tapi bila umur ni sentuh dengan petak tu, kita akan mati. Kita akan mati. Umur bila kita dah mati, garisan tu takkan bergerak lagi. Garisan tu mati itu. Dalam masa yang sama, ada garisan tu yang tak berjalan ke petak, tapi dia jalan ke arah lain. Kita sebut 180 darjah, dia naik ke atas pula atau turun ke bawah. Ini Nabi sebut ni adalah cita-cita atau dia punya impian yang tak dikecapi. Contohnya nak kaya, nak cantik, nak apa yang mana mengganggu dia daripada jalan yang lurus tadi. Masya Allah. Okay. And then last kali, bila garisan tu dah sentuh yang bahagian kotak tadi tu, yang petak tu, garisan ni akan ada garisan bagi orang yang hidup, yang dah mati dia berhenti, tapi ada orang yang garisan tu masih lagi berjalan walaupun dia dah mati. Jadi umurnya bertambah lagi. Sebab apa? Ini adalah kebaikan-kebaikan dia yang terhimpun sampai sekarang. Saya nak tanya Puan Fa lah. Puan Fa pernah dengar tak nama Imam Nawawi? Ya, pernah. Pernah kan? Imam Nawawi tu telah wafat 676 Hijrah. Kita sekarang ni 1447 Hijrah. Berapa ratus tahun dah tu? Dalam 500, 400. Ya, jadi kita nak sebut beratus-ratus tahun tapi orang masih kenal, orang masih lagi baca buku, orang masih lagi. Jadi umur tu sebenarnya pahala yang berpanjangan sampai kita. Jadi orang yang nak berazam, peganglah 3 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang tahun depan lebih baik daripada
sebelumnya, Masya insya-Allah. Allah, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk orang kata perkongsian pada petang ini. Insya-Allah hari ni pun hari Jumaat terakhir kan. Mudah-mudahan bukan terakhir terakhir untuk tahun 2025 kan. Ya, Ramadan pun 50 hari lagi. Allahu akbar. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Saya ucapkan atas kelapangan masa yang diberikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak menjentik hati kepada kita semua untuk jadi yang lebih baik pada masa akan datang. Okay, insya-Allah Ustaz, ada rezeki, ada kelapangan, kita sembang-sembang lagi Ustaz. Ya, baik, insya-Allah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Destinasi nasyid anda, Zayan.